Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada anak murid cikgu yang cikgu kasih sekalian. Okey, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari novel Kawanan Komander Kaukasus karya Ruzaini Yahya. Okey, apa yang kita nak belajar pada minggu ini itu berkaitan dengan sinopsis bab 1 dan juga bab yang kedua. Baik ya, murid-murid, kita lihat dahulu standard kurikulum dan juga standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan KSSM tingkatan 3, aspek seni bahasa. Okey, kita lihat standard kurikulum kita iaitu 4.1 di mana kita perlu memahami dan mengapresiasi karya sastra. Okey, kita lihat standard pembelajaran kita itu 4.1.1 memahami dan mengapresiasi karya prosa dan menyatakan respons peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. Okey, murid-murid nampak ya, yang cikgu warnakan warna merah inilah yang murid-murid perlu kaji dalam novel yang kamu baca. Contohnya memahami. Okey, memahami maksudnya kamu baca novel bab 1, kemudian kamu tulis balik cerita bab 1 ataupun bab 2 yang kamu baca. Okey, yang kedua mengapresiasi iaitu menghayati. Dengan cara kita memahami tadi, kita boleh menulis balik karya ataupun bahan bacaan bab 1 dan juga bab 2 dengan menyatakan respons peribadi terhadap kekuatan dan kelemahan sesuatu karya. Jadi, cikgu dah sediakan di akhir PDP kita pada hari ini, cikgu sudah sediakan beberapa soalan. Daripada soalan itu, murid-murid jawab dan cikgu akan nilai sama ada murid-murid faham tentang bab 1 dan juga bab yang kedua. Murid, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada sesi pelajaran kita, murid-murid dapat menjelaskan satu sinopsis novel yang lengkap berdasarkan bab 1 dan juga bab 2. Okey, objektif yang kedua iaitu murid-murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu kekuatan dan kelemahan novel yang dipelajari dalam bab tersebut. Okey, contohnya bagi bab 1, murid-murid kaji di mana berlakunya kekuatan ataupun kelemahan dalam bab tersebut. Okey, begitu juga dengan bab yang kedua. Baik ya, sebelum kita pergi dengan lebih terperinci lagi berkaitan dengan novel ini, ingin cikgu maklumkan kepada murid-murid iaitu penilaian markah untuk kertas 1 soalan novel. Okey, novel kertas 1 10 markah, soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Okay, kita lihat pembahagian markah. Okey, di sini cikgu dah letakkan perincian dan juga markah yang perlu murid-murid tahu. Okey, yang pertama, isi. Okey, markah untuk isi adalah 6 markah. Okey, markah yang kedua iaitu dinilai dari kriteria ataupun dari aspek bahasa iaitu sebanyak 4 markah. Okey, bila kita campur kedua-dua markah ini menjadikan markah keseluruhannya adalah 10 markah. Okey, di sini murid-murid boleh lihat ya kriteria markah yang diberikan. Contohnya pelajar yang mendapat markah cemerlang iaitu 10/10. Okey, di mana markahnya 4 markah untuk markah bahasa ya. Di sini markah bahasa. Okey, bahasa baik dan lancar. Okey, ayat yang gramatis. Begitu juga dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Jadi bila murid-murid menulis sesuatu jawapan dalam penulisan novel, pastikan kamu mematuhi kriteria tersebut untuk mendapat markah yang cemerlang di peringkat bahasa. Okey, yang dua baik, 2 hingga 3 markah. Okey, apa kriteria yang dinilai dalam peringkat ini? Okey, iaitu bahasa masih baik dan masih lancar. Yang kedua, penggunaan ayat masih gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum sahaja. Okey, yang ketiga, kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. Okey, jadi masih lagi dinilai dalam peringkat
yang baik. Okey, yang ketiga peringkat yang memuaskan iaitu 1 markah sahaja. Okey, iaitu kriteria kita lihat bahasa tidak cekap, ayat tidak gramatis, kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Jadi bila kita lihat di sini markah isi maksimum 3 isi iaitu 6 markah. Okey, bukti yang relevan dan contoh peristiwa yang sesuai 2 markah. Bukti yang relevan tanpa contoh peristiwa yang sesuai 1 markah. Jadi ini adalah penilaian markah untuk kertas bahagian novel soalan nombor 7. Ya, murid-murid, kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita berkaitan dengan novel. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu apakah komponen-komponen yang perlu murid-murid kaji dalam sesebuah novel. Okey, yang pertama kita lihat sinopsis. Okey, sinopsis ni terbahagi pada 2, iaitu sinopsis mengikut bab demi bab dan juga sinopsis keseluruhan. Kita akan mempelajari tajuk ini terlebih dahulu mengikut bab demi bab. Yang kedua, kita lihat tema dan persoalan. Okey, yang ketiga, watak dan pewatakan. Okey, watak ni terbahagi kepada 2 ya, iaitu watak utama dan juga watak sampingan. Di samping itu, bila kita kaji watak, pastikan murid-murid dapat mengkaji setiap perwatakan yang ada dalam watak tersebut. Okey, perkara yang keempat, komponen keempat iaitu latar. Kalau kita sebut latar, murid-murid perlu mengetahui bahawa kita ada 3 latar yang perlu murid-murid kaji. Iaitu yang pertama latar masyarakat, yang kedua latar tempat, yang ketiga latar masa. Okey, yang perkara yang kelima iaitu gaya bahasa. Okey, gaya bahasa dalam setiap bab Cikgu nak murid-murid dapat mengkaji gaya bahasa yang ada yang ditulis oleh penulis. Contohnya kalau bab 1 ada tak gaya bahasa yang menggunakan bahasa asing ataupun bahasa singkop ataupun ayat pendek dan sebagainya. Okey, perkara yang seterusnya itu plot dan teknik plot, dan perkara yang terakhir nilai dan pengajaran. Jadi hari ini kita akan lihat sinopsis bab 1 dan juga bab yang kedua. Cikgu dah minta murid-murid untuk membaca bab 1 dan juga bab yang kedua. Jadi ini adalah ringkasan daripada bahan bacaan tersebut. Cikgu hendak murid-murid menyiapkan nota ini iaitu bab 1 dan juga bab yang kedua dalam buku pemahaman. Okey, kita lihat ya. Sinopsis bab 1, hilang. Okey, bila kita sebut hilang, kamu boleh gunakan teknik bacaan yang telah cikgu ajar, okey, seperti KWLH. Jadi kamu dah ada satu tema tentang hilang. Okey, jadi melalui teknik tersebut, murid-murid boleh gunakan contohnya K, kamu tulis hilang. W, di situ ada pertanyaan, apa yang kita hendak tahu sebelum kita baca. Jadi dengan menggunakan teknik tersebut, kamu boleh memahami dengan lebih terperinci berkaitan dengan bab tersebut. Contohnya cikgu bagi contoh hilang. Okey, dalam laju yang kedua yang kita buat dalam teknik bacaan itu what, siapakah yang hilang. Jadi kita nak tahu, okey, mengapakah dia hilang. Jadi bila kita menggunakan teknik tersebut memudahkan serta murid-murid dapat memahami bab tersebut dengan lebih baik dan berkesan. Okey, kita lihat ya. Okey, sekolah dikejutkan dengan berita kehilangan Kim Yong. Jadi bila kita guna tadi teknik siapakah yang hilang, di sini rupa-rupanya Kim Yong yang hilang. Jadi kita lebih faham yang merupakan anak hartawan di bandar ini dan merupakan pewaris tunggal kekayaan milik mendiang bapanya yang telah meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat kepada sinopsis bab 1 ini, siapa hilang? Kim Yong. Okey, Kim Yong yang hilang. Okey, kita lihat
yang kedua. Farhani bersimpati dan bersedih atas kehilangan rakan sekelasnya itu walaupun Kim Yong seorang yang bersikap angkuh dan sombong. Itu adalah pewatakan yang ada dalam diri Kim Yong dalam bab yang pertama. Okey, jadi sebagai rakan sekelasnya, walaupun Kim Yong ini seorang yang bersikap sombong, namun Farhani turut bersimpati dan bersedih atas kehilangan rakan sekelasnya itu. Okey, kita lihat yang ketiga. Farhani dan rakan-rakannya menziarahi Puan Lee. Jadi dalam bab satu ini murid-murid perlu mengenal pasti watak yang ada. Yang pertama tadi Kim Yong, yang kedua Farhani, yang ketiga Puan Lee, iaitu ibu Kim Yong yang sangat sedih dan tidak henti-henti menangis atas kehilangan anak tunggalnya itu pada suatu petang untuk menyatakan rasa simpati mereka. Jadi untuk menunjukkan rasa simpati tadi, Farhani bersama rakan-rakannya telah pergi ke rumah Kim Yong, iaitu menziarahi ibunya, atas simpatinya atas kehilangan anak tunggalnya itu. Ya, kita seterusnya. Ketika Farhani dan rakan-rakannya tiba di rumah Kim Yong, terdapat juga beberapa orang anggota polis yang masih menyiasat dan mencari bahan maklumat untuk menyelesaikan kes kehilangan Kim Yong itu. Okey. Farhani dan rakan-rakannya melihat terdapat sebuah zoo mini kepunyaan Kim Yong yang dibina di pekarangan rumahnya yang menempatkan berbagai-bagai spesies kumbang dan pelbagai rupa dan warna. Okey. Seterusnya, seminggu selepas kehilangan Kim Yong, Farhani, rakan-rakannya dan masyarakat membuat pelbagai andaian dan sebab atas kehilangannya itu. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, selepas seminggu kehilangan Kim Yong, pelbagai andaian telah ada dalam diri rakan-rakannya. Ada yang mengatakan Kim Yong diculik dan sebagainya. Jadi terkandung semua dalam bab yang pertama. Okey, kita lihat seterusnya. Setelah sebulan kes kehilangan Kim Yong, berita sensasi mengenainya semakin jarang diperkatakan. Okey, tadi dah seminggu. Sekarang ni dah tiba pada sebulan. Okey, dah jarang mengatakan berita kehilangan Kim Yong. Kecuali Farhani yang masih tertanya-tanya dan mencari jawapan tentang misteri kehilangan rakan sekelasnya itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kehilangan Kim Yong ni adalah kehilangan satu misteri. Jadi kita lihat bab yang seterusnya. Baik, kita sambung bab yang kedua ya. Tadi kita dah membincangkan bab yang pertama tentang tajuk hilang. Jadi begitu juga bab yang kedua, murid-murid boleh menggunakan teknik bacaan yang sama untuk memudahkan dan memahami bacaan kita tadi. Kita lihat bab yang kedua berkaitan dengan misi memburu kumbang. Misi memburu kumbang. Maksudnya misi ni apa maksudnya? Iaitu perjalanan kita, tujuan kita memburu kumbang. Apa tujuan yang kita memburu kumbang ni? Mungkin ada yang cakap nak buat projek dan sebagainya. Semua ini terkandung dalam bab yang kedua. Jadi kita lihat satu persatu bab yang kedua ini. Kita mulakan yang pertama, Cikgu Salimah. Cikgu Salimah ini merupakan cikgu kepada Farhani dan juga rakan-rakannya tadi. Memahami kerana anak-anak muridnya yang sedang beralih emosi daripada zaman kanak-kanak kepada alam remaja. Farhani tidak suka suasana yang bingit. Kenapa? Jadi kita dah timbulkan persoalan. Kenapa Farhani tidak suka dalam keadaan suasana yang bising? Farhani teringat akan suasana di rumahnya yang sunyi kerana hanya dia, ibu dan bapanya yang masih ada di rumahnya kini. Kita lihat yang kedua. Cikgu Salimah memberikan arahan kepada setiap murid tentang tugas masing-masing untuk menangkap serangga dan mereka dipecahkan kepada
kepada 4 kumpulan yang akan menangkap kumban, pepatung, rama-rama dan belalat. Okey, jadi inilah misi dia. Jadi tugasnya ini Cikgu Salimah telah memberikan beberapa tugas kepada beberapa kumpulan untuk mencari menangkap serangga. Okey, kita lihat seterusnya. Cikgu Salimah menegur sikap Haikal. Okey, rakan kepada Farhani tadilah ya. Okey, Devna dan Wei yang membuat bising dan ketawa tidak berhenti. Kenapa dia bising? Kenapa dia ketawa? Dia ketawa. Okey, sebab mungkin dia ketawa kerana kumpulan Farhani ini mendapat tugasan yang dikatakan sukar untuk dia mendapatkan serangga tersebut. Dia ketawa. Adakah kumpulan perempuan ni katakan dapat ke tidak serangga tersebut? Okey, jadi dia gelakkan kepada kumpulan Farhani. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, Cikgu Salimah memuji Farhani yang rajin mengakses maklumat berkaitan kumban daripada laman sesawan. Kalau kita lihat di sini, Farhani mengamalkan nilai rajin iaitu mengakses maklumat berkaitan kumban daripada laman sesawan. Okey. Yang seterusnya, Haikal mengusik dengan menyangkal keupayaan Farhani dan ahli kumpulannya yang ditugaskan untuk mencari kumban. Di sinilah kita dapat lihat bahawa tadi, okey, gelakan kawan-kawannya itu iaitu menyangkal keupayaan Farhani. Dia yakin ke tidak Farhani ni dapat mencari kumban tersebut. Okey. Seterusnya, sementara itu Farhani bertekad untuk membuktikan keupayaannya mencari kumbang-kumbang yang dikehendaki oleh Cikgu Salimah kepada Haikal. Jadi dia nak bertekad, dia telah bertekad untuk membuktikan keupayaannya itu bahawa kumpulannya itu mampu mencari kumbang. Okey. Yang terakhir, Mira pula bersemangat untuk mencari kumban tanpa rasa takut. Okey, jadi kalau kita lihat secara rumusannya ini, misi memburu kumbang ini ialah projek yang diberikan oleh Cikgu Salimah kepada beberapa orang kumpulan pelajarnya dalam mencari kumbang. Okey, jadi banyak kita lihat di sini beberapa kumpulan telah dibahagikan. Okey. Murid-murid, jadi kita telah tamat sesi PDP kita pada minggu ini iaitu berkaitan dengan bab 1 dan juga bab yang kedua. Jadi cikgu telah sediakan soalan latihan pengukuhan untuk bab 1 dan juga bab yang kedua. Okey, untuk tugasan pada minggu ini, murid-murid perlu menyiapkan sinopsis bab 1 dan juga bab 2. Juga begitu juga dengan latihan yang cikgu sediakan ini ya. Okey, di sini terdapat 6 soalan. Okey, 6 soalan ini iaitu semua soalan yang berkaitan dengan bab 1 dan juga bab yang kedua sahaja. Jadi kita lihat soalan yang pertama, kamu jawab dalam ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Maksudnya, apakah novel yang telah anda kaji di tingkatan 3 dan siapakah penulisnya? Jadi cikgu nak kamu tahu dahulu novel ini siapa penulisnya. Novel apa yang kamu kaji untuk kita sentiasa lebih mengingati novel yang kita kaji di tingkatan 3. Okey, contoh jawapan kamu tulis, novel yang telah saya kaji di tingkatan 3 ialah novel Tawanan Komander Kaukasus. Okey, penulisnya ialah Ruzaini Yahya. Jadi buat dalam bentuk ayat yang lengkap, ayat yang gramatis. Okey, cikgu tak nak kamu buat dalam bentuk poin dan sebagainya. Okey, kita lihat soalan kedua. Berdasarkan novel yang telah anda baca dalam bab 1 dan 2, jadi senaraikan watak-watak yang terkandung dalam bacaan anda itu. Jadi banyak watak tadi. Cikgu tak nak juga kamu buat dalam bentuk poin. Buat dalam bentuk ayat lengkap. Okey. Yang ketiga, siapakah yang hilang dalam bab 1 yang anda baca itu? Siapakah? Jadi di sini dia nak watak. Watak siapa yang hilang? Okey. Yang keempat, terangkan 2 perwatakan yang ada
yang anda dapat lihat pada watak Kim Yong. Okey, jadi bila sebut perwatakan, cikgu ingin mengingati semula murid-murid bahawa bila menjawab soalan perwatakan, mesti jawapan kamu bermula dengan seorang yang. Okey, contohnya cikgu bagi contoh dua perwatakan yang dapat saya lihat pada watak Kim Yong iaitu Kim Yong seorang yang sombong. Itu ya. Jadi cikgu nak dua perwatakannya. Okey. Jadi kita lihat yang kelima. Berdasarkan bacaan anda dalam bab yang kedua. Jadi ini fokus kepada bab yang kedua. Anda dapat lihat Farhani telah mengamalkan nilai kerajinan. Berdasarkan nilai tersebut, berikan satu contoh yang sesuai yang menggambarkan Farhani itu seorang yang bersikap rajin. Jadi kamu bagi contoh yang sesuai ya. Berdasarkan bahan bacaan bab 2 itu, apakah contoh yang sesuai berkaitan dengan nilai kerajinan yang diamalkan oleh Farhani. Okey, soalan yang terakhir, berikan dua gaya bahasa yang digunakan oleh penulis dalam bab yang kedua. Jadi cikgu dah sebut tadi gaya bahasa banyak. Contohnya bahasa asing, contohnya dia gunakan singkop, contohnya banyak lagi. Jadi kamu boleh cari dua gaya bahasa yang ada dalam bab yang kedua. Okey, jadi kalau tiada apa-apa persoalan, cikgu harap latihan pada minggu ini dan tugasan pada minggu ini dapat disiapkan dengan lebih baik. Okey. Jadi selamat menjawab. Teruskan bacaan anda untuk bab yang seterusnya. Nanti kita akan jumpa dalam sesi pembelajaran kita akan datang.